والحث على التمسك بكتاب الله سنة نبيه دعاء للهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب الصواب سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah ta'ala, sekarang dah kita wazanil muhsanu, dan untuk atau pada tarikus salah kita duk kecek masalah binatang yang tak dihormati oleh syarak. Binatang yang syarak tak hormati, maka bunuh dia tu tak haram. Bunuh binatang tu tak berdosa. Kalau binatang yang dihormati, hak tu bunuh dia tu haram, bunuh dia tu berdosa. Maka binatang yang tak dihormati satunya tarikus solah, waliyazubillah min zalik, satu orang yang meninggalkan sembahyang. Dengan tafsir kita hurai dah dulu. Wazani, dan kedua, jadi wazani, jadi wasani, wasaniha, tu jadi khabar lah, tak ada masuk. Dan bermula yang kedua daripada 6 perkara ialah azani, orang yang berzina, orang lelaki yang berzina. Orang lelaki yang berzina, azani itu ar-rajulu azani, lelaki yang berzina. Tu yang berzina. Apa makna yang berzina? Yakni tulis itu, yakni orang yang memasukkan hasyafah zakarnya ke dalam faraj perempuan, yang belum lagi dinikah akan dia dengan nikah yang sahih, yang diiktibar oleh syarak. Tu zani, orang lelaki yang berzina. Wal-iyazubillah min zalik. Tu dia. Kalau kita masuk kepala zakat ke dalam farad perempuan dengan tidak melalui cara nikah yang sahih, yang diiktibar oleh syarak, maka dinamakan kita tu zani, orang yang berzina. Hukum dia berat, iaitu baik mari dua. Zani, orang yang berzina tu ada dua. Ada zani yang muhsan, ada zani yang ghairu muhsan. Ghairu muhsan tu kat mana? Supaya pemuda-pemuda lelaki yang tak biasa nikah lagi, tak biasa kecak rasa jimat yang sahih lagi, tiba-tiba pergi berlaku zina, tu orang panggil lelaki yang ghairu muhsan. Hak ni dah, hak ni muhsan dah. Apa makna muhsan? Sifat pada zani, lelaki yang berzina, al-muhsanu, yang sudah dikahwin akan dia, akan zani itu sudah dikahwin.
Apa makna sudah dikahwin? Tulis itu pula. Tu. Yakni maka syarat dikatakan muhsan itu 4 perkara. Pertama, orang itu baligh. Sampai umur. Kedua, orang itu berakal. Ketiga, merdeka, bukan hamba. Keempat, sudah berlaku wati, yakni jima' pada nikah yang sahih. Maka orang yang cukup 4 syarat ini, apabila berlaku zina selepas itu, hukumnya dilontar dengan anak batu sampai mati. Itu dia. Tu hukum dia. Orang panggil had dia. Hukum rejal. Rejal ni lontar batu, tapi dilaksana dikerja oleh kerajaan lah. Kerajaan Islam yang merentah negeri tu. Bukan kita rasa nak buat-buat pergi orang tino hok duk berzina di kampung, mari duk pakat lontar, pakat duk pegang batu di kampung. Tak boleh hok tu. Tak boleh kerja. Yang kena ada imam dia, kena ada pemerintah, kena ada ada qadi, ada hukumnya turun mari. Tu barulah kita kerja. Tu. Habis tu, maka kita ni tak ada tempat hak laksana hukum tu. Kena jaga diri. Ya tak ada tempat. Tak ada tempat kita boleh duk mengaku, duk serah diri kita untuk nak lepas pada hukum tu. Ni tempat nak laksana hukum tu tak ada. Duk kerja benda tu pula. Lepas tu nak pergi cek bin di mana di dunia ni. Nanti nak cek bin di akhirat tu nyanyo. Tu. Supaya orang yang zina sebab tu juga kena orang lelaki hak tak pasal lalu nikah lagi ni ke. Dia pergi berzina, maka orang tu kena pukul 1 kali, pukul oleh kerajaan lah. Dia ada syarat-syarat dia. Maka tempat laksana kerjaan tak ada. Kita nak pergi cari tempat nak pelepah di mananya. Tu. Maka kena jaga diri kita. Atau belum berlaku zina dah, taubat cepat-cepat dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan di akhirat esok ni tak berat ataupun dihapus tu oleh Allah. Hak tu kita tak tahu. Maka bila taubat dah, kena berjuru klik lebih pada sedia lah. Maknanya jangan ditepuh dengan benda tu dah. Barulah dia harap-harap taubat oleh Allah Ta'ala. Tu. Habis zani musan ni teruk. Maknanya dia pasal kecak dah, pasal nikah dah, rasa dah kata jimat tu rasa lagu mana. Nikah dah, lepas tu pergi berlaku zina pula. Oh teruk orang ni. Maka orang ni kena berjam sampai ke mati. Tu wazani an musanu, dia kena katakan wazani al musanu ai wa kaza azaniyatu al muhsanah. Jangan kata gitu kata. Dia sebut lelaki saja. Pak retina sebab tu retina pasal jimat dah, pasal lalu kok tok laki mari dah. Tiba-tiba gitu beg luar pagar, masuk dalam pagar orang pula. Berat tu. Tu wazaniyah al-muhsanah, kena kata gitu. Dan seperti dimakai itu kazani al-muhsan, az-zaniyatu al-muhsanah. Tu lelaki orang perempuan
yang berzina selepas daripada sudah berlaku nikah dah dengan nikah yang sahih. Tu orang panggil nikah yang sahih. Maka kalau orang tu zina dulu dah, misalnya wairung dua orang tu dia berzina, dia zina dulu. Nampak tak dah? Dia berzina, waliyazbillah, dia zina dulu dah. Maka dia zina tu orang panggil dia boleh jimak dah bini, dia jimak isteri tu dengan tidak lalu kot nikah yang sahih. Maka panggil zina. Lepas pada tu dia mau pekuk. Tok Imam pegang pekuk sekali dengan dadu di jahat tu. Pekuk pak dia mau nikah. Nikah tu jadi. Bila nikah pak tak ada nak jimak lagi dalam keadaan nikah tu. Nikah ni nikah sahih dah. Jimak dulu zina lah. Tapi jimak yang kedua ni tak jimak lagi dalam keadaan nikah siap tu tak ada nak jimak. Cerah. Masalah. Ataupun tak cerah, duduk sekali tapi tak jimak dah. Lepas tu suami ni pergi berjimak. Pergi jimak dengan orang lain pula. Pergi zina dengan orang lain. Apakah hukum dia? Jadi musan ke tak lelaki tu? Tak jadi musan lagi. Sebab apa? Dia tak berkecak lagi jimak dalam nikah yang sahih. Cuma dia kecak dalam jimak dalam nikah, belum nikah lagi hak tu. Maka bagi dia tak hukum rejal lah. Tapi tak rejal pun zina ni dosa besar. Lagi pula lota satu kali. Bukan lota, pukul satu kali. Tu. Cukup syarat sah ni. Cukup syarat 4 perkara tu. Ataupun budak lagi budak tu orang nikah dia jadi hala tina ni pegang budak waktu laki. Budak tu tuan lagi 7 tahun 5 tahun. Sah dah nikah. Sah dah. Nak nikah boleh dah. Maka tina ni dia pegang, "Hey, kak, anak abang ni ikut saya nak waktu laki." Maka orang tu pergi rumah tu tak apa nikah, bayar. Tu. Apa? Ampun belanja sendiri. Amo bayar sendiri 1,000, 200,000. Nikah dengan budak tu. Budak tu tak balik lagi. Tapi kerah dah lah. Budak pagi-pagi cara dia tu. Cara dia tu kerah dah. Maka orang Tina ni kita kata kena. Dia nikah dah. Maka dia tu biasa dah. Biasa berlaku dia tu nikah dah dengan budak sana tu, sah dah dia. Nak jimak budak tu boleh. Budak tu nak jimak bini tu pun boleh. Tina tu. Maka Tina ni jimak dengan budak sana tu. Kawan duk anak tu 8 tahun 9 tahun yang baru. Maka nampak tekah duk kerah molek tu. Tu. Kak ni pun selalu lah pakai jimak tong teng. Maka rasa bagi kak tu orang panggil dapat jimak dah dalam nikah yang sahih. Perempuan tu. Maka budak tu pun dia kirakan jimak dah dalam nikah yang sahih. Kerana dia tu nikah dah dengan kak sani tu. Lepas pada tu budak ni naik sampai kepada umur balik dia. Dia balik. Tapi ketika jimat tu tak keluar mani lagi lah. Budak 7 tahun yang baru. Dia kerah masa dia. Dia kerah jenis bukan kerah. Bukan kerah nafsu dia. Dia kerah barang dia biasa tu dah. Budak ni. Maka budak ni kalau kira sungguh. Dia tu tak balik lagi tu. Kadang dia tak keluar mani lagi. Lepas tu bila sampai waktu dia balik tu 15 tahun masalah. Ataupun sampai waktu 10 tahun 11 tahun dia keluar air mani. Bagi berlaku zina di mana-mana, budak tu dinamakan musan tak panggil musan lagi. Walaupun dia nikah dah, dia berlaku jimak dah dengan kak hari tu, tapi hari tu dia jimak ketika dia tak balik lagi. Maka selepas pada dia balik dia berlaku zina, tak dinamakan musan kerana tak cukup syarat lagi, iaitulah dia tu tak sampai umur lagi ketika tu. Kena cukup 4 syarat barulah dinamakan musan. Adapun tina tu panggil musa lagi. Panggil dah. Kalau lagi berzina pula, tina saat ni, kak saat ni tu. Tua-tua dah 30. Tu. Kak saat ni tu takdir kata lagi berlaku zina pula, maka kak tu dinamakan musanah. Budak tu tak panggil musan, kak tu panggil musan. Sebab apa? Sebab dia tu cukup syarat dah.
Tu kira molek tu dah. Ni fardu takdir saja, kita kena jauh belaka lah. Muhsan tak muhsan pun bab berzina ni jauh. So dak kecak lah. Nanti makan orang masak. Gaduh makan orang masak. Makan hok masih, makan tak habis. Makan hok masih sekadar buat colek gitu je tak habis ni. Tu kalau makan hok masak entai sampai ke butir. Tu kalau hok masak. Tunggu hok masak tu. Tu. Wazani al-muhsanu. Habis itu orang lelaki yang berzina dan yang sudah dikahwin akan dia. Habis itu. Tu dia. Wal murtaddu. Waliyazubillah belakang ni menate belakang ni. Wal murtaddu dan murtad. Ini yang keberapa dah? Ketiga. Wasalisuha. Dan bermula yang ketiga daripadanya, daripada 6 ialah al murtaddu. Al murtaddu wan murtaddatu. Orang panggil kecek tak ada taglib dah ni. Min babil iktifa orang panggil. Terpada dengan sebut jatai. Tina pun serupa tu. Al-murtaddu ai wa kaza an-murtaddatu. Murtaddu ni lelaki. Orang lelaki yang murtad. Begitu juga orang perempuan yang murtad. Apa dia murtad? Apa dia murtad? Yakni tulis itu pada murtad, yakni orang yang terputus daripada Islam. Orang yang terputus daripada Islam dengan perkataannya atau perbuatan atau pegangannya. Maka orang ini disuruh bertaubat oleh imam yang perintah kerajaan. Maka kalau ia tidak bertaubat dan tidak kembali kepada agama Islam, maka dibunuh akan dia. Maka dibunuh akan dia. Boleh bunuh. Tapi bunuh orang ni tak ditaruh oleh kubur orang Islam dah, kerana hukum kufur bagi dia. Tak sebut orang hak tinggal semaya dulu. Orang tinggal semaya tu dua bahasa tu. Tinggal semaya satunya tinggal kerana ekar wajib dia. Tak ada wajib di semaya tak wajib. Maka orang tu jatuh jadi kufur. Kalau dia tinggal ekar akan kewajipan semaya tu, maka orang tu jatuh jadi kufur. Bila dia jadi kufur tu, imam tu suruh dia taubat klik kepada agama Islam semula. Kalau dia tak seklik ataupun dia ada junjal lagi kata tak ada wajib atas dia, maka orang tu dibunuhkan dia atas rupa orang kafir. Maka bunuh tu tak boleh dah taruh oleh kubur orang Islam. Tak serupa dengan orang tinggal sebab malah. Orang tinggal sebab malah, masa malah tak usah semaya. Tok imam ambil boleh go. Imam boleh go. Suruh taubat. Nak semaya lagi. Tak usah. Nak semaya lagi. Tak usah. Akhirnya tak usah juga. Tok imam tu diperintahkan bunuh dia. Tu tak usah taubat. Duk kata malah situ. Aku siapa kemak aku duk malah sini. Dia kata bukan tak wajib tapi malah. Dia kata akhirnya dibunuh oleh imam tu. Tapi bunuh orang tu hukum orang Islam lagi dia. Tak nilai kubur orang Islam biasa tu. Dia tak serupa tu tarikus solah. Dua tu tak serupa. Adapun orang ni orang murtad ni hukum kufur. Tu orang yang terputus daripada Islam. Pecah, orang panggil putus daripada tali agama. Dengan sebab perkataan ni kena ingat belaka, ni kena ngajilah ni. Orang lain ni dia tak sing ngaji, kadang-kadang terjatuh agama dengan tak khabar diri orang ni. Dia kena jaga perkataan jangan buat jatuh kufur yang ni. Orang murtad ni syarat tak hormati. Orang ni
Orang ni tak kena we makan. So Allah kata kalau kita we minum ke dia, tak dinamakan kita ni tak harus kita tayamum. Kita kata kena air ni duk ada. Nak tayamum ke? Nak ambil air semaya dengan hak ni ke? Nak we orang kafir murtad tu minum. Tu jawabnya ambil air semaya hak tu. Tak usah we minum hak tu. Kerana kalau kita we minum pun tak lepas hukum, tak boleh tayamum lagi kita. Tak boleh tayamum lagi. Malaikat kalau hak menghormati zat itu kita we minum ke dia air kurang bertayamum boleh sebab kita we air kepada binatang hak dihormati. Syarat tak hormati siapa tahu tu. Orang kafir murtad. Allahu akbar teruk. Teruk. Bawa ni klik rumah dah Allah. Ni satu contoh kepada orang yang tak mengaji. Kita masuk klik rumah bau ni tu, klik rumah di Krabi tu, boleh nak klik mari tu. Tu beti satu tempat telaga air panah. Nak mandi air panah lah weh. Laga air panah tu. Lepas tu turun laga air panah tu ada seorang lelaki nak turun tepi kita juga. Yang mari nak mandi juga. Turun laga tu. Oh panah lah airnya. Panah jugalah turun lo kaki gitu. Nak turun kita tak boleh lagi panah. Rejatan tu pun nak turun pakai seluar panak. Tu dia. Nak turun, nak mandi. Kita kata mula-mula dia faham kata orang kafir ni sebab kalau duk care dia apa semua kan. Kerana kalau orang sana, kalau rupa ni boleh jadi orang kafir dah, bukan Islam. Tapi teka nak turun telaga tu baca bismillahirrahmanirrahim. Islam. Nayu ni. Senyap. Lepas tu orang tina seorang duduk tepi tu boleh diwaris dia, sain dia kerana duduk sekali nak mani juga. Orang tina tu turun dulu lagi dah. Turun nak mani, duduk cek air tu. Dulu lagi. Jatuh tu rasa takut. Sepanah. Mulut sedap. Dia kata. InsyaAllah. Lepas tu, tina tu kata, turun lah nak tipu Dah lu mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia orang Islam ni. Dia kata, siap panah ni. Dia kata, tak apa je kata. Terapanah belai-belai. Terapanah belai-belai. Dia kata, hajar panah belai-belai. Dia jatuh le kawak esok tu mudah. La ilaha illallah. Tahu kedak kata kecek gitu murtad. Tahu dah. Bersenda-senda dengan hukum Allah Ta'ala, bersenda-senda dengan agama, bersenda-senda dengan benda gaib. Tu lelai tau, belajar. Tina tu kata kan? Tina tu kata, tak ada kawah dah kemung tu, buat kebuh pergi dah. Waktu pula dah. Tina sayang dia tu. Apa nak ambil kawah mana lagi mung? Dia kata, tak ada dah kawah kat mung tu. Mau ambil buat kebuh pergi. La ilaha illallah. Sama-sama tak reti. Ni nasib orang Islam kita. Kau mana tak tahu. Kita rasa ingat sedih hati. Nak royak pun siap tak boleh lah keadaan tu. Tak boleh. Dia suasana dia lain. Kita orang luar pula. Dia tu barangkali orang tempat tes itu. Kita ni orang luar. Tu. Payah lalu. Tapi takdir kata dia orang Islam sungguh, maka murtad hukum dia kecek lagu tu. Tu tak boleh. Allahu akbar. Jaga tu kena ingat benar tu. Masalah perkataan yang membawa kepada kufur. Kita baca ada kitab dulu, satu kitab namanya Asbabun Murtad. Baca dia dalam bilik tu. Bulan puasa ke tak silap. Tu kitab tu bercara masalah sabab-sabab wa jadi murtad. Kena jaga molek kitab tu. Kena tahu ni buat kecek sedap pun jatuh kufur boleh. Kalau tak khabar tu jadi kufur dengan tak khabar. Tu. Dia kata, kena buat pasal. Dia kata, kita orang jahat. Dia kata, buat jahat hati. Tapi ada orang baik berlaku. Tak jadi. Kena ada orang jahat hati. Kalau baik berlaku, dia nak duduk neraka. Neraka tu dia nak duduk. Tu yang buat neraka luah-luah tu. Allah Ta'ala nak tebang buat neraka luar-luar. Pergi nak duduk, dia kata, kalau aku tak duduk. La ilaha illallah. Jaga tu kufur tu. Kalau kecek pe. Tu kecek pe.
Adapun perbuatan ni kita kata jara-jara berlaku lagi semua tok kong apa semua tu. Tapi perkataan ni kadang-kadang kalau tak ngaji usuluddin tu jadi. Pegangnya seperti tu juga. Duk pergi pegangnya tu ikut say tak boleh juga. Allahu akbar. Tu murtad, maka orang ni dikatakan ghairun muhtaram juga. Wal kafirul harbiyyu, atau kepada apa ni? Hak ni yang ke berapa dah? Yang keempat. Jadi warabi'uha, dan bermula yang keempat daripadanya, daripada 6 tu. Orang kafir. Al-kafiru, orang yang kafir. Lagi pula al-harbiyyu, ya kait dengan sifat lagu tu, berarti reti kata kafir ni banyak jenis. Orang kafir al-harbi, yang bangsa perang, yang dibangsa kepada berperang. Jadi yang dibangsa kepada berperang dengan Islam. Tu harbi, harbun ni perang, yang bangsa kepada berperang dengan Islam. Tu kafir harbi. Maka takrif dia orang kafir harbi ni malla sulhalahu ma'an muslimin, wa huwa alladhi la sulhalahu ma'an muslimin. Kafir harbi ay al-kafir alladhi la sulhalahu ma'an muslimin. Ini orang kafir yang la sulha, tidak ada jenis berbaik, tidak ada perdamaian, tidak baik dan tidak berdamai. Lahu, baginya, bagi kafir tu, bagi allazi tu, tidak ada berbaik dan berdamai. La sulha lahu, la sulha lahu, la sulha lahu ma'al muslimin, serta orang yang Islam. Dia tak baik, maknanya dia tak berdamai, tak baik bersama orang Islam, menetek semata, menetek agama Islam. Tu maka kafir itu dikatakan kafir harbi. Kafir harbi. Tu. Lepas tu kafir kita dah temu lala ni maksudnya jenis mana? Hak tu rasa baca panjang payah tu. Sebab dia bercampur dah. Bercampur kelakuan orang panggil. Bercampur kelakuan. Nak menentu jumlah dengan cara tertentu tu tak boleh. Kerana kafir yang terdapat dalam hari ni tu je macam-macam. Ada sebahagian kafir tu hak ni jenis nak mengenak Islam semata. Tu jenis. Satu, ada satu kafir yang dia tak ada mengenak Islam, keduduk dia tu berdamai, berbaik. Ada kafir yang macam-macam. Hak zimmi tu tak ada lah, kerana kita tak terbentuk kerajaan, tidak ada kerajaan Islam. Tu keduduk tu kita nak beza tu dalam masa learning. Dalam rumah kita learning tu. Kalau masa dulu tu lain pula. Masa dulu pakai becek zahir lalu dah. Kerana kebanyakan kita orang Islam, bila kata satu tempat tu orang Islam, orang kafir yang duduk tu dia angkat senjata nak berlawan dengan Islam, maka dikatakan orang kafir tu kafir harbi. Tu. Tapi dalam keadaan ni tu dia tercampur habis. Maka nak menentukan dengan cara tentu khusus kepada semua tu tak boleh lagi tu. Dia kena kira tafsir tu baik so gitu. Orang ni pasal mana? Jenis tu pasal mana? Maka kalau orang kafir tu kafir harbi, orang tu tak ada hormati oleh syarak dah. Syarak tak hormati. Tu. Kalau hatta manyak dia pun boleh tahwi kepada hening. Makai boleh. Kalau kafir yang zimmi, kafir muahad gapo ni, dia ni kena hormat manyak dia, walaupun dia kafir kita hormati manyak dia. Kena kira bercara, kena taruh molek yang ada tahu gitu. Tu. Tu.
Aku tak tahulah jadi rumah kita macam-macam tu dah. Ya banyak bahasa tu. Jenis hok bahasa ngaruk pun ada tu. Tapi tak tahulah hok mana teh ngaruk tu. Tu. Lepas tu bukan tentu di mana-mana saja ada orang kafir ni, serata dunia. Kalau bersifat lagu tu jadi katakan harbi nama dia. Tu. Tapi mau kita je macam-macam. Setengah-tengah kafir tu ya baik lagu mana? Ya anak kau lidah orang Islam saja. Waktu tempat semaya gapo usia pada hari raya pun hari. Mudah. Hari Jumaat putih pergi buat ni buat mu. Hamak pula pergi semaya. Maaf. Gi maya. Dak buat gapo? Agama mu ni tak wajib wajib pada sebut wajib pula dah. Wajib kan? Kadang-kadang dia tu zahir tidak menentang kepada kerajaan, tidak menentang kepada Islam. Maka nak hukum lagu mana tu? Ada sebahagian. Tu banyak bahasa. Maka kedekat kita tu kena jaga-jaga gitulah. Tu. Nampak kalau nyata kata hak ni harbi juga, maka namakan dia tu ghairul muhtaram dah. Tak dihormati oleh syarak dah. Tu jaga gitu. Tu. Maka kita tanya Datuk Dala itu atau Babo. Babo. Tu. Kafe ni kok rumah kita lah ni harbi ke kafe po yesnya. Tu Dala yesnya. Tu Dala punya yesnya. Tak menentu juga masa dia tu pun kalau kira masa Tok Dala tu jadi mula jadi bercampur dah duduk ke. Kalau orang tani kita dulu lah, orang tani kita dulu ya beza teruklah dah, bezalah dah. Orang Islam patut orang kafir ada seorang dua ataupun ada satu kumpulan kafir, maka kafir sikit nak khianat kepada Islam lagu ni ya nyata rupa. Dan ni ya macam-macam. Hak mari kerja, masuk kerja, hak mari duduk. Ya macam-macam dah jadi bercampur. Tu nak menentukan jumlah dengan cara seluruh tu tak leh. Tak leh tu. Ni buat pukul harbi belako tu tak leh. Siap. Awak pukul harbi belako. Lepas tu hak duk Islam mari duduk tu. Hak duk wakak mari buat kerja sini lama-lama dah. Beli kebun gapo sini dia mau mari beli je di tu nenek dia lagi dah. Mari duk beli tanah di sini gapo duk buat kerja baik molek dengan Islam. Maka orang tu belum nak kata harbi tak leh. Dia tak ada menentang gapo, dia tak ada berlawan gapo dengan kita. Tu jangan. Ni pesing jenis manah juga nak hukum kata belako. Nak gi kata muahad belako, hok ngenak buat ada apa? Hok jenis pesing ngaruk pun ada. Duk bunyi-bunyi juga ngaruk tu. Tak itu. Nak kata berdamai baik kape. Nak kata baik belaka, bunyi-bunyi juga hok ngaruk. Nak kata mengaruk belaka, bunyi juga. Tu lagu tu. Tu. Tak leh. Kena mengaku situ rumah kita hok ngaruk pun ada sungguh. Hok ngaruk. Ngaruk semacam. Malai-malai dah masuk rumah orang ikut say. Masuk sampai ke dapur. Dah nyengok tengok bini orang pula. Tu. Apa nama? Tu jenis tu satu macam. Tu dia. Kena kira lah. Tapi nak hukum ayat kata kafir harbi ni ghairun muhtaram. Gitu je hukum dia. Tu. Supaya kalau Yahudi ada beli Palestin mana tu nyata jelas pula kerana dia tu nyata lah dulu. Dia situ dia duk perai tengoklah ni. Duk tahu bong kepada orang Islam, tahu bong kepada orang Palestin, duk hamak orang Palestin tu baik gapo semua. Maka kira kata orang Israel maknanya ataupun Yahudi semua tu dia berperai dengan Islam dah. Dikatakan harbi. Apakah nyata-nyata hak tu nyata dengan cara nyata. Habis wal kalbul uquru. Wal kalbul uqur.
kalbun ni orang panggil apa? Anjing. Anjing. Atau kepada yang ke apa? Yang kelima ni. Wa khamisuha, dan bermula yang kelima daripadanya, daripada sittah. Yang kelima daripada ne perkara tu. Al-kalbul uquru, anjing yang ukur. Ukur ni jawab gapo bawah tu? Yang galak. Galak pasal mana? Anjing galak belaka, anjing dia pi temu hak tina. Galak belaka ya. Maksud ukur di sini yang sangat meluka dan menggigit. Buat gitu. Yang meluka dan menggigit. Apa menggigit? Pasal bakang tu. Jadi bakang wahai kiki. Masuk. Maka al-kalbul uqud ni, yakni al-muradu bihi huwal kalbul ladhi yukhifu at-tariqa. Tulis tak apa sikit. Bermula murad dengannya dengan al-kalbil uqud. Anjing yang bakang. Maknanya apa? Anjing bakang. Huwal kalbul ladhi, iaitulah anjing yang alladhi akhafa yukhifu, yang menakut ia, menakuti ia. At-tariqa, akan jalan. Menakuti jalan. Kalau tengok zahir, menakuti jalan, menakuti tinggi ya kawan. Dia tak menakuti kawan. Itu. Maksudnya menakuti akan orang yang lalu jalan. Dia kena kata yukhifu, dalam kita sebut gitu ya, yukhifu tariq, jadi yukhiful marra ala tariq. Menakuti ia akan orang yang lalu atas jalan. Orang yang lalu atas jalan. Orang duk jalu tu duk hamak dia. Kita lalu, hamak kita hungar. Kau dah. Tu Tuhan ni pesing bakang. Ada kadang-kadang kena tamak. Duk tamak. Jenis-jenis mana? Jenis-jenis hak luar-luar negeri sikit tu mari tu. Tuai besar sepon dengan rima dah. Tu. Rong. Tuai kena duk pegang tamak semua. Masuk dekat tu siap kita. Tu anjing tu orang panggil al-kalbul uqud. Anjing yang sangat bakang. Maka anjing ni ulama tidak ada khilaf. Boleh bunuh, tak ada haram, tak dinamakan binatang yang dihormati, tidak. Tu. Nampak lapar, tak wi minum tak apa. Kalau nak kesia belah wi minum air dia tu boleh, tapi nak royak kata hukum tak dihormati oleh syarak. Syarak tak wa hormati. Tilik situ orang tinggal semaya dengan hening bakang ni supa dah. Jadi hak tular. Kira-kira pergi mari masuk lerai mutaram juga lecut tular. Teruk dah tu. Allahu akbar. Kalbul uqud, anjing yang sangat bakang. Dia gini, dia anjing dia ada 3 bahagian semua. Tulis sikit tak apa. Tulis pada al-kalbul uqud. Buat gini. Anjing itu ada 3 bahagian. Anjing itu ada tiga bahagian. Pertama, anjing yang menggigit. Yang menggigit maknanya hak bakang ni lah. Salak semua tu. Tu ikut orang lalu, hemak semua tu. 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 Kadang-kadang gila dah. Mabar dah. Gila. Jelai lidah. Lidah dah hak tu bakal kutip bunuh lalu lah. Kalau tak ada tuai. Kalau tuai tu nak ingat agak tuai Yahudu. Tu. Kalau lalu kau jalan nampak gitu, bakal bunuh. Bunuh tak apa. Maka anjing itu buat gitu, anjing yang menggigit. Maka anjing ini ulama tidak khilaf bahawa tidak dihormat akan dia.
dan sunat dibunuh akan dia. Dan sunat dibunuh akan dia. Kedua, anjing yang bermanfaat, yakni digunakan dia untuk memburu binatang dan menjaga kebun masalan. Dan menjaga kebun masalan. Maka anjing ini ulama tidak khilaf bahawa dihormati akan dia. Dihormati akan dia dan haram membunuh akan dia. Dan haram membunuh akan dia. Ketiga, anjing yang tidak manfaat dan tidak ada mudarat, maka anjing ini mengikut pendapat yang muktamad oleh Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, ialah dihormati akan dia dan haram membunuh akan dia. Dan haram membunuh akan dia. Kata setengah ulama, harus membunuh akan dia. Harus membunuh akan dia. Ni kok tani duk jalan ke tepi batang ngok cara dia duk cari makan tulis. Dia bunuh apa? Dia tak ada mudarat gapo kita. Kita lalu ya jengok tengok. Mak Ding. Dia kata, aku kenal. Nak lalu sok sini nampak. Jadi kita pergi ya pergi cara dia. Tu orang panggil la manfaata wala darra wala darara. Tidak ada jenis mudarat gapo bagi dia. Maka hak ni hak kau yang muktamad, haram bunuh. Dimasuk dalam binatang yang dihormati juga. Ada satu jenis lagi binatang saat ni, yang kedua tu hak tu dijaga, orang yang dipera untuk wak jaga. Ada juga harasah. Maknanya wak jaga kebun, duk jaga kebun, jaga pagar, jaga rumah. Tu. Maka hani tu ada manfaat. Hani tu kena jaga dia. Ada dihormati oleh syarak juga. Tu dia. Tu. Adalah satu bagian bagi kalbun muallam, betul tak? Kalbun muallam, anjing yang sudah dihajar. Tapi syarat dia pula hak wak pesing jenis memburu ni syarat dia. Anjing yang dipakai nama muallam ni syarat dia. Syarat lagu mana? Anjing tu kena pesa sungguh. Pasal anjing yang diajar. Sehingga kalau kita kata, gime, ya gi. Kita kata, betul, ya betul. Binatang rusa kita buat masuk dalam anjing masuk dalam hotel masalah. Temu rusa hanya tu gila. Gi. Pop. Ya gigi. Gigi pong gomong. Kita padai. Ya betul. Gi. Tu. Tu anjing tu syarat tu barulah dinamakan kalbun muallam. Ni kita tahu betul, dapat nak gomol lagi. Nak makan ke dia. Nak makan ke dia. Kata jadi hak tu.
Hak tu tak jadi. Tak dinamakan muallam lagi. Hak tu tak panggil hening yang bermanfaat lagi. Kok say ni kadang-kadang gomok nak hias kita. Tu tak suruh gapo teh dia. Hias duk pera tak kau dua tu gomok dia. Hak tu tak jadi. Hak tu tak dihormati pula dah. Tu. Rumah kita ni jaga hening dia kalau mesir Allah banyak. Jadi biasa. Lalu tu penuh puluh-puluh orang mesir ni je. Kita yang ditawar tengok hening. Klik rumah mari tengok jadi tawar. Banyak sungguh. Hening banyak. Tapi di Yaman tak ada anak pula, tak ada. Ya hening dan Mesir ni banyak mazhab kata. Kebiasaan orang yang bermazhab Syafi'i tu dia tak payah hening. Tak payah hening. Dan mazhab lain tu tahulah. Tapi hening banyak sungguh. Tengok je ada bekas depan rumah tu dia tak siap-siap dah dia buat air bagi cedek untuk hening minum gapo lalu hening minum. Air lah tu. Air bawah. Hening banyak. Tu. Hak pasal jenis bakang tu ada juga. Jenis bakang tu ada arak dia mengaruk. Dia nampak orang Jawi kita takut hening. Dia buat dia saja dia lepas. Nak mengaruk dia. Buat lepas hening dia. Kita tempat nyanyi. Tu hening bakang. Hak tu boleh bunuh tu sebenarnya. Tapi dia tuai ada tak leh. Hak dia. Kalau semata-mata hening gila, hening duk kikik orang tu, hak tu boleh bunuh dah. Boleh bunuh dah. Ni tu sunat kita bunuh dia. Habis tu dah tu wal kalbul uquru wal khinziru. Khinzir apa khinzir? Babi. Babi. Yani wasadisuha dan bermula yang keenam daripadanya daripada enam perkara ialah al khinzir. Khinzir ni apa? Babi. Tu. Walau tak bakang pun babi bukan ada bakang dah. Tu. Hak bakang sangat lagi babi hutan. Hak tu sangat lagi tak dihormati. Wal khinzir jadi kata jadi walau lam yakun ukuran sekalipun. Walau lam yakun ukuran sekalipun kata wak kita. Dan jikalau tidak adalah ia babi tu yang gigit, yang bakang, yang menggigit dan melukakan sekalipun. Sebuah hening kok rumah dia duk pero, hening orang kafir duk pero tu. Tuai nak buat diri pun tak nak rak. Tu hening tu dia tak bakang. Tu pun sunat dibunuh akan dia. Kau yang muktamad kata sunat kita bunuh dia. Tu tak dihormati akan dia oleh syarak. Apa tu lagi hening hutan. Hening hak pasal ni bakang dia hening hutan ni. Maka hak tu bakal bunuh, sunat bunuh akan dia. Khinzir. Tu dah. Habis itu kata musannaf rahimahullahu taala, habis itu masalah binatang yang tak dihormati oleh syarak. Syurutut tayammumi asyaratun. Bermula segala syarat-syarat bagi sah tayammum. Syurut tayammum ay syurutu sihhati at-tayammum. Bermula syarat-syarat bagi sah tayammum. Syarat nak buat bagi tayammum kita tu sah dan terpakai tu apa? Tak cukup syarat ni kacau gosok dengan debu tanah pun tak jadi. Buat tayammum secara mana pun tak sah kalau tak cukup syarat dia. Ni bunyi kata boleh tayammum juga dak mau pita tayammum juga tak kira. Tu. Dia kira ada cukup syarat dia. Syarat sah tayammum asyaratun qaba. Ialah 10 perkara, 10 asyarah. Syarat dia 10. Kalau tak cukup 10 ni tak sah. Tak sah tayammum kita. Mana 10? Ayyakuna yani ahaduha kena kata kita. Takwil masdar ayyakuna tu jadi khabar mubtada mahzuf. Takdirnya ahaduha bermula satu daripada 10 perkara tu ialah ayyakuna biturabin, bahawa adalah ia at-tayammum, bahawa adalah ia tayammum itu tak ada masuk khabar tu, mutalabbisan biturabin, bersepakai ia tayammum tu bersepakai dengan tanah. Dalam kata tanah debu tanah. Ikutlah tanah debu ke debu tanah ke serupa tak dua tu? Serupa
Kalau tanah debu pun ambil debu dia ya. Debu tanah ambil debu dia ya. Tu. Bahawa adalah bersepakai dengan tanah. Walau tanah tu tanah yang dibakar sekalipun, orang bakar dah. Mana tempat bekas kena bakar dah. Demo apa ni? Demo tok api atas dia, demo pingat api dah. Demo bakar kayu atas dia sekalipun, tanah di bawah tu panggil tanah yang dibakar. Maka tu pun tak apa lagi. Tapi syaratlah jangan campur dengan habu hak lain lah. Ya bagi ni betul turabin tu. Turabin jadi walau kanat turabu. Hak ni dengan rupa goyah lagi. Walau kanat turabu, dan jikalau adalah tanah itu, debu tanah tu muhraqan, dibakar akan tanah debu tadi. Bakar, sudah dibakar dengan api. Kita ambil mari duk goreng atas puyuk. Duk goreng dalam puyuk, kita kata bubuh dalam koli ke, goreng bakar kata. Ambil api, bubuh masuk dalam tu. Muhraqan. Apa nama? Syaratnya lagu mana? Bi syarti. Tapi syaratlah bisyarti baqai itlaqi ismi turabi alai. Wadhalika sihatut tayammumi wa dzalika turabul muhraqu. Bermula dimakai itu tanah yang dibakar tu mutalab bisun bisyat, bersepakai dengan syarat dianya ialah baqai, syarat yang ialah kekal, itlaqi, kekal oleh dipanggil, kekal oleh dipakai dan dipanggil, ismit turab, dipanggil akan nama tanah, itlaq atasnya dipakai dan dipanggil atasnya atas dalikan muhraq dalikan muhraq tu dimakai itu tanah yang dibakar tu. Maknanya kalau kita bakar dah tanah tu, orang panggil tanah lagi. Kalau masih lagi dipanggilkan tanah, maka tak apa, ambil buat tayammum boleh. Walaupun kita bakar lama mana pun, tapi orang panggil tanah lagi. Ni orang panggil gapo ni? Habuk gapo dah ni. Orang panggil harai dah misalnya. Dia murid panggil. Kalau tak panggil tanah dah, maka tak leh dah. Ya, kena kekal dipanggilkan nama tanah di atas tanah yang dibakar itu. Barulah dinamakan boleh pakai, boleh guna akan tanah itu. Yang penting kena guna tanah. Nak tayamum dengan apa? Tayamum dengan pasir tak leh, kena turab. Ni pasir tu, dia bukan turab, pasir ni tak lekat debu. Pasir serupa pasir ni. Pasir hak demo wak ni, pasir wak rumah ni. Hak tu butir-butir lagi. Tak leh. Kalau pasir patah tak apa. Pasir ke patah tu kita tok tangan je lekat debu. Tak apa. Pasir ke patah je laik. Dia bertanah, dia berdebu juga. Maka hak tu tak apa, guna buat tayammum boleh. Sehingga ulama kata bila ribut mari, angin mari, pupuk tanah mari, misalnya tanah debu dia duk pokok patah tu masuk kena atas muka kita niat tayammum tu boleh lagi. Kita kata kena atas tangan kita, lepas tu kita niat pindah mari tayammum, tak apa lagi. Syaratnya kena berpindah juga, bukan atas semata-mata duk tahan muka gitu. Dia kena berpindah tanah, ada syarat depan kan. Naqlut turab, kena memindahkan tanah. Niat ketika pindah tu nanti kita nak buat tengok insya-Allah. Niat ketika mana? Bukan niat ketika mari sapu muka ni, buat supaya air semaya.
Tayamum. Nawaitu niat ketika pindah sudah. Kita pindah. Tak tanah. Mak tak tanya. Tak tanya tu tak pindah lagi, tak niat lagi. Tu saja aku tayamum. Kalau ada cara dia tak reti kok, susah juga. Sampai masa dia kena ada reti cara tayamum. Tu habis itu kata dia rahimahullah taala ayyakuna biturabin, mesti kena ada tanah, guna debu tanah. Wa ayyakuna turabu tahiran, syarat yang kedua. Wa thaniha, dan bermula yang kedua daripada 10 perkara tu ialah ayyakuna turabu, bahawa adalah tanah itu. Ya ulai dengan makrifah. Turabin dia sebut dengan nakirah, ya ulai dengan makrifah pula hak tulah tak ni, bahawa adalah tanah itu. Tu bahawa adalah tanah itu, tanah yang tersebut tadi tahiran, suci ia tanah itu. Yang suci ia tanah tu, ia kena suci. Tanah yang suci. Apa tanah yang suci? Yakni tanah yang tidak terkena najis. Tanah yang tak terkena najis. Bukan tanah mutanajis dak. Ni tanah kita kecing tepi tu. Kecing pun duk kat tu. Tu. Alih. Ni tanah lo tik kambing saja. Capung tik kambing, tik lembu ke apa kata. Tak leh. Maka tanah tu dikatakan tanah yang tak suci. Tak kena. Ayat Allah Taala kata fatayammamu sa'idan tayyiba, hendak bertayamum ia akan tanah yang baik. Maksud tayyibah tu ai tahiran, yang ni yang suci. Tu syarat dia. Kena tanah debu yang baik, yang suci. Hak cuma-cuma nak ambil orang tak boleh. Kalau basuh tak apa pula, basuh lagi mana? Ya kena kecing masalah. Kita jiru, kita basuh, celup basuh gapo siap untuk ambil jemur semula. Maka suci kelik. Kalau selama duk hipung, duk capur dengan najis lagi, tak boleh kita bertayamum lagi. Bukan mesti kena tahu, kadang-kadang payah cari juga. Maka rumah kita ni moleknya kita kena cari tanah boleh jabir, gantung, cedek taruh semua. Walau tak guna lagi pun cedek taruh dulu. Apa tanah apa tu oi? Mai barang pun ni. Mai barang pun. Ada muga apa ni? Mana dia? Apa tu? Ya tanah ke tak orang panggil? Tak apa. Tapi syarat kena cukup lah, suci ke apa lah. Kita tak tahu tu masalah pula nya. Kadang-kadang teka nak buat tanah tu macam-macam dah. Ya kena buat air, kena buat apa dah. Situ tu masalah pula dah. Kalau kita tak nyata kata suci dia, muka kita sedia orang buat, kita nyata molek kata suci, tak apa. Tanah bakar dah. Tu tak apa, kita tu kata tanah. Tu. Maka kata dia kata dah suci ia. Jangan jaga tu. Lepas tu tanah kubur tak boleh. Tanah lah kubur, ia campur dengan air dana mayat, air najis, campur dengan bekas bangkai mayat. Mayat mati tu najis saja. Maka tanah lah kubur tu, sabit tu lah. Tok guru orang tua-tua gitu, bila kita pergi semai mayat atas dalam kubur, semai mayat gak, nama mayat yang baru tanah kita pergi semai, maka ia suruh jijak lah akan selipar. Sebab apa? Sebab tanah tu tanah dihukumkan najis. Tanah yang digali mari tu, kerana dia bercampur dengan banyak tepi-tepi tu, banyak tanah lah tu. Tanah kubur tu. Malaikat tanah kubur tak ada tanah apa lagi. Maknanya dia mau beli untuk buat kubur, tak ada tanah apa lagi. Tanah tu tak apa, dia suci. Tapi kalau orang tanah banyak dah, tanah tu dikatakan najis. Kot tu. Ni gali berapa kali gali dah situ tu, lepas pada banyak situ kawasan tu keliling. Maka tanah tu cemar, najis jaga. Sebab tu bila kita sampai banyak jijak terselipar tu sebab apa? Sebab tak sewi nama tanggung najis. Tu je.
Kalau kita pakai selipar lagu tu, dinamakan kita ni bawa najis lagi, muka najis duk ada di bawah. Nampak tak? Kohnya tanah yang ada tu tanah yang najis dah. Maka bila jijak atas selipar, oh yang ni tak dinamakan menanggung najis. Kerana dia duduk atas, dia tak panggil menanggung. Maka bila dia duduk atas, tak beri menanggung, sah semaya dia. Sebab tu dia kena duduk atas selipar, duduk atas selipar. Kita kena duduk apa atas selipar? Tikar duduk ada. Duduk atas tikar tak apa. Tu. Hak tu kita lah. Duduk atas selipar lah. Jijak selipar, jijak selipar. Tok Hakim mula-mula baru-baru jijak apa selipar ni. Tu. Jijak apa dia? Dia salah apa? Kok mana? Tu ilat dia. Ilat dianya tak sewi jadi dinamakan menanggungkan najis tu. Tu kena jaga lah kadang-kadang kita duk baca talqin ke apa semua tu kan kita kena tanah tu. Tanah gali kubur mayat tu. Kena tanah. Maka tanah tu hukum najis. Kena jaga. Bukan tanah biasa dah. Kalau tanah biasa tak apa, ya suci. Semaya lehat tu tak apa. Tapi tanah kubur ni ya najis. Kena beringat pula situ. Maka kata dia rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumih. Maka dia kata kena suci. Wa alla yakuna padai dulu bawah. Padai lepas. Wa alla yakuna musta'malan. Sebaris tu ya musta'man namanya dia. Musta'min tu orang. Tanah tu tak jadi musta'min semata. Dah kita yang musta'minnya. Maka musta'man, tanah tu dikatakan tanah musta'man. Supaya ayat musta'man. Semula kemudian kata wa alla yakuna musta'malan wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Tu molek saja ni. Ni benda fardu'in belaka ni. Dia tak tahu lagi wajib kena ngaji. Wajib kena ngaji. Tak mengaji buat ni berdosa. Kerana fardu'in atas diri masing-masing kena reti. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa 'amalan wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan thayyiban 'amalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana fatub alaina tauba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول وبكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه والحمد لله حمدا كثيرا دائما أبد النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد قلبي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وبارك لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نوصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأسمح لنا كل الشرور رب الرضا منك العيون
ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراء اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة